Start lagi ke? Okey. Okay, jadi untuk soalan latihan yang pertama, kita tengok example 1 ni, okay, question 1 ni. Okay, jadi soalan dia, the figure shows a completely balanced system comprising 6 disks A, B, C, D, E, F or mass 10, 8, 6, 7, 9 and 5 kg respectively. Okay, some modification are observed at disk A, C, D and E as follow. Disk A addition of 0.3 kg at radius of 150 mm and theta 0 degree. Disk D removal of 0.35 kg at radius of 100 mm and theta 270 degree. And disk D addition of 0.2 kg at radius of 200 mm and theta 180 degree. Okay, and this is the removal of 0.3 kg at radius of 100 mm and theta 90 degree. Okay, if the shaft is rotating at a constant 1000 rpm, we determine the dynamic force acting on bearings L and R. Mama, kenapa ada gambar ni? Untuk mama. Untuk mama. Tengok. Tengok. Bye. Okay. Jadi untuk soalan ni kita ada 6 disk ni. Okay. Jadi dia ada 6 plan lah. Okay. Yang kita tengok dia ada satu shaft, lepas tu dia ada 6 disk, okay, yang dia putar sekali. Okay. Jadi semua ni putar sekali. Tetapi okay, dia mempunyai berat yang berlainan. Okay, berat yang berlainan. Dan kemudian disk A tu ada pertambahan 0.3 kg. Disk C dekat sini removal. Disk D yang ni addition, okay, tambahan. Dan disk E ni dia ada removal. Okay, pada jarak, okay, yang ni adalah R tu adalah jarak daripada titik tengah dia. Okay, jadi dia adalah okay, jarak daripada titik tengah dia ke mass tu, okay, R tu, okay, radius tu adalah jarak dia ke mass tu, ke titik tengah ke mass tu. Dan theta ni adalah kedudukan dia kalau kita tengok daripada sebelah hujung ni, okay, hujung ni. Jadi 0 degree tu selalunya adalah yang sebelah sana, okay, 180 degree adalah sebelah sini, 90 degree kat sini, 270 degree dekat sini. Okay, jadi kalau tengok daripada sebelah kanan tu, okay, kedudukan dia macam ni. Yang ni dekat A tu dia adalah pada 0 degree, yang C tu dia pada 270 degree dekat sini, darjah dekat sini dekat bawah. Kalau D tu dia sebelah 180, okay, yang ni, okay, mana dah, okay, dekat sini, okay, yang ni dekat D, okay, dekat sebelah sini D. Dan disk D 90 darjah ke atas, okay, dekat atas D, dekat D. Okay, kalau tengok daripada sebelah kanan tu dekat depan dia tu. Okay, jadi untuk soalan ni, dia tanya force, okay, force pada bearing. Okay, yang ni soalan ni dia adalah force pada bearing. Okay, jadi kalau untuk forces on bearing, okay, dan dia adalah tentang addition or removal of masses. Okay, nampak tadi dia ada tambah mass, removal of mass. Okay, jadi yang tu kena isi dalam ni nanti. Okay, dalam ni nanti. Okay, jadi untuk solution, okay, solution first step, okay, kena tahu force on bearings. Okay, identify the type of imbalance. Okay, jadi untuk case ni dia adalah addition and removal of masses. Okay, addition or removal of masses. Okay, dan oleh itu, okay, kena include all unbalanced bands and the two bearings in the table. Okay, jadi sebab tu you ada dekat sini imbalance. Okay, yang imbalance, mass yang imbalance adalah ACDE. Okay, jadi kena letak ACDE tu sebab mereka saja yang ada imbalance. Okay, addition or removal of mass. Kemudian dua bearing dia, yang L ni selalunya untuk left, R tu adalah untuk right.
Okay, ni bearing L, ni bearing R. Okay, jadi kena letak lah, kena letak semua. Kalau you tengok dekat sini B tu kita ignore, F pun kita ignore sebab B dan F tu dia tak ada imbalance. Okay, B dan F dia tak ada imbalance sebab tu kita ignore, tak masukkan dalam jadual ni. Okay, boleh faham? Okay, jadi next step adalah kita buat kolom ni. Okay, jadi ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ada 8 kolom sebenarnya. Okay, jadi yang first kolom adalah plane. Okay, letak semua plane yang terlibat untuk balancing. Kemudian letak M. Okay, M ni kalau you ingat untuk addition or removal of masses, dia mestilah plus minus mass. Okay, plus minus mass. Okay, jadi boleh siapa beritahu saya untuk MA ni. MA ni nilai dia berapa? MA? Hello? M dalam gravity Ya? 0.3 kg. 0.3 kg. Positif ke negatif? Additional positif. Okay, positif. Okay, betul Jadi untuk A dia adalah positif 0.3 kg. Okay, jadi radius dia adalah yang ni. Okay, radius ni dalam mm kena tukar kepada meter, 0.15 meter. Okay, jadi dalam jadual ni yang ni plus 0.3, yang ni 0.15. Okay, dan kolom yang seterusnya yang akan dapat MR ni. Okay, MR, M darab R. Okay, darab 2 tu yang akan dapat ini. 0.045, positif okay, positif. Okay, positif. Okay. Next, okay, next adalah kolom untuk C. Okay, untuk C ni boleh siapa beritahu saya mass dia berapa, R dia berapa? negatif 0.35. 0.35 Mass. positif atau negatif? Negatif. Remover. Okay, jadi mass dia negatif, R dia? Dia 0.1. Okay, 0.1. Okay, betul terima kasih. Okay, jadi dekat sini, okay, bahagian sini you letak negatif 0.35. Okay, yang dekat sini you letak 0.1. Okay, 0.1. Okay, letak 0.1. Jadi darab 2 tu yang akan dapat negatif 0.035. Okay, dekat sini. Kemudian untuk D, boleh siapa beritahu saya untuk D? 0.2. 0.2 dan R? 0.2. 0.2. Okay, positif ke negatif? M Positif. dia. Positif. Okay. Betul terima kasih. Jadi untuk D dia M 0.2, R pun 0.2. Okay, sebab tu kat sini akan dapat MR 0.04. Okay, seterusnya untuk E. .3. 0.3 positif ke negatif? Negatif. Negatif. R? 0.1. Okay, 0.1. Okay, jadi M dia negatif 0.3 sebab dia removable. R dia adalah 0.1. Okay. Okay. Jadi bila dah dapat MR ni, okay, jadi untuk L dengan R, okay, yang ni ada L ni adalah untuk bearing dan R ni untuk ni bearing sebelah kiri, yang ni bearing sebelah kanan. Jadi untuk kolom MR ni biarkan saja. Okay, biarkan saja untuk bearing tu. Okay, jadi yang ni tak perlu isi. Okay, terus pergi ke sini dia akan jadi MRL. Okay. MRL kat sini dan satu lagi ni dia akan jadi MRR. Okay, MRR. Okay, jadi kolom ni, okay, you lengkapkan dia, yang ni darab lah satu-satu. Jangan lupa, jangan tinggalkan negatif tu, mesti kena ikut negatif dia tu sekali. Kemudian kalau untuk bearing tu kita letak dia MRL, okay, atau MRL dan MRR. Okay, letak dalam simbol saja.
Okay. Jadi kemudian kena letak distance dia. Okay. Jadi untuk distance, D ni adalah distance. Okay. Dan D ni definition dia adalah distance daripada reference. Okay. Distance plane tu daripada reference. Okay. Jadi dalam langkah nombor 4 ni, okay, jadi kita dah letak include all imbalance planes and the two bearings dah. Ignore all planes already in balance condition, yang tu plane apa tadi, B dan F kita ignore. Dan jadi untuk yang keempat ni kita cari reference plane dia. Kita assume dia punya reference plane. Okay, selalunya kalau untuk force and bearing dia adalah salah satu bearing. Okay, salah satu bearing. Dan kebiasaannya kita akan pilih yang sebelah kiri. Okay, yang sebelah kiri iaitu L ni sebagai reference. Okay, sebab dia ke kanan dia akan jadi positif, ke kiri dia akan jadi negatif. Jadi kalau you letak kalau you pilih R ni, okay, sebelah sini semua nanti akan jadi negatif. Okay, D dia akan jadi negatif, yang sebelah sini akan jadi positif. Okay. Jadi yang paling senangnya kita letak yang paling kiri. Okay, paling kiri. Jadi untuk B, C, D, E, F nanti semua jadi positif. Yang A tu saja yang D dia jadi negatif. Okay, jadi negatif. Okay, jadi untuk isi D tu, bila dia jadi reference, bila dia jadi reference, L tu jadi reference, automatik dia akan jadi kosong kat sini. Okay, D dia akan jadi kosong. Okay, D dia akan jadi kosong untuk reference L. Dan untuk R, okay, dia punya D, okay, dia adalah jarak daripada L ke R tu. Okay, L ke R, boleh siapa beritahu saya jarak dia? Berapa sentimeter? 25. 1, 2, 3, 15. Okey, 25. Okey, 25 cm. Okey, dia adalah 25 cm. Okey, jadi dalam jadual ni, okay, dia jadi 0.25 meter dekat sini. Okey, sebab tu dia ada 0.25 meter. Yang ni adalah jarak dia daripada L tadi. Okey, L tadi. Okey, boleh siapa tolong ni isikan D ni. Beritahu saya D untuk A. A, C, D, E. D, A. Negatif 0.05. Okey, betul. Untuk C. Kosong 0.15. 0.5, okey, betul. Untuk apa lagi? D tadi. D. 0.2. 0.2 untuk E. 1 E kat sini. Untuk E. 0.3. 0.3. Okey, betul eh? Terima kasih. Okey, jadi untuk distance tu, okey, untuk A tu dia akan jadi negatif dekat sini. Negatif 0.05. Okey, 5. Dia 5 cm dan ke kiri daripada L tu. Sebab tu you kena letak negatif 0.05 meter. Okey, kat sini. Okey, you isi yang ni negatif 0.05 meter. Yang ni 15. B ke? C. C 0.15. Okay. Untuk D dia adalah 0.2. Okay, dan E dia 0.3. Okay, 0.2, 0.3. Okay, jadi untuk C, D, E tu dia positif. Untuk A tu je yang dia negatif. Okay, kemudian buat kolom untuk MRD. Ya, untuk MRD dia darab antara nilai ni dan nilai ni. Ya, sebab tadi D kita negatif, sebab tu yang ni akan dapat negatif. Okay, negatif 0.00225. Okay, yang tu adalah untuk MRD A. MRD C negatif 0.00525. Untuk MRD D 0.008 yang ni positif. Dan untuk E dia akan jadi negatif 0.009. Okay. Dan untuk L sebab dia punya D tadi kosong, okay, jadi yang ni akan jadi kosong.
Dan yang ni dia akan jadi 0.25 MRR. Okay, 0.25 MRR. Okay, jadi yang tu kolom untuk MRD, kemudian kita buat kolom untuk theta. Okay, untuk theta ni letaklah maklumat daripada sini 0 darjah, 270, 180, 90. Okay, dan direction dia, okay, jadi bila kita dah letak dekat sini, okay, theta dia, okay, yang ni untuk theta L kita hanya letak theta L kat situ, okay, dan angle untuk R tu kita letak theta R. Okay, dan untuk direction, okay, direction ni dia bergantung pada theta ni. Kalau dia 0 darjah maksudnya dia ke kanan, okay. Kalau dia 270 maksudnya ke bawah, okay. Kalau dia 180 maksudnya dia ke kiri. Kalau dia 90 darjah maksudnya dia ke atas. Okay, yang ni adalah untuk column direction. Okay, kena pastikan yang ni semua kena isi okay, semua ni kena isi. Okay. Kemudian untuk solution method kita ada dua pilihan, sama ada you nak guna polygon MRD dan MR ataupun guna resolution method. Okay, jumlah MRD sama dengan kosong dan jumlah MR sama dengan kosong. Okay, jadi yang ni kita akan tengok dua-dua cara. Selalunya dia akan ada satu cara yang lebih sesuai, okay. Dan dia bergantung pada soalan tu juga. Okay, kadang ada yang dia lebih senang kalau you guna polygon dan kadang-kadang ada yang lebih senang kalau you guna resolution method. Okay, tapi saya galakkan you belajar dua-dua lah, supaya you boleh check antara dua solution tu. Tapi nanti kalau you dapat satu lagi salah tu nanti you panic. Okay, jadi bergantung pada you lah, okay, mana yang you lebih suka guna. Okay, sama ada polygon ataupun resolution method. Okay, jadi untuk resolution method, okay, yang ni yang selalu ramai yang suka guna yang ni sebab dia guna calculation. Okay, guna calculation. Okay. Jadi untuk resolution method kena guna formula ni, jumlah MRD sama dengan kosong dan jumlah MR sama dengan kosong. Okay, kemudian dia dipecahkan kepada dua, MRDX dan juga MRDY. Okay, dan MR ni pun sama, MRX dan MRY. Okay. Jadi, untuk resolution method MRDX, okay, jadi yang first tu adalah MRDX, okay. Yang ni arah ke kanan dia mesti sama dengan kosong. Okay, untuk pastikan dia balance, okay, kita samakan dia dengan kosong, okay. Jadi untuk pada arah X, okay, yang ni kena rujuk pada kolom MRD. Dekat sini. Okay, yang ni rujuk pada kolom MRD. Dan rujuk pada direction ni. Okay, rujuk pada direction ni dan juga kolom MRD. Okay, kalau X, okay, kalau pada arah X, maknanya yang terlibat dalam you punya calculation hanyalah yang ni A, yang D, yang ni kosong, okay, dan juga yang ni, okay, MRR. Okay, jadi untuk arah X yang hanya terlibat hanyalah yang ni A, D dan juga R. Okay, jadi sebab tu dalam equation ni, okay, yang ni adalah A, yang ni adalah D, yang ni adalah R. Okay. Kita anggap ke kanan positif, maksudnya okay, yang ni dia positif tapi nilai dia negatif, okay, jadi kena masukkan sekali dengan negatif dia tu. Okay. Kalau untuk yang ni, dia walaupun nilai ni positif tapi dia arah ke kiri, okay, jadi yang ni kena letak negatif. Okay. Negatif 0.008 dan untuk R ni kita assume dia pada kuadran yang pertama. Okay, jadi yang ni kita letak dia 0.25 MR RX, okay, pada arah X. Okay, dekat sini MR RX. Okay, yang ni adalah komponen dia pada X. Okay, jadi selesaikan soalan ni, equation ni, you akan dapat MR RX. Okay, MR RX. Boleh siapa beritahu saya apa nilai dia? MR RX 0.041. kosong? 4?
41 betul ke? Saya pun dah. Saya tak ada jawapan dia sekarang. Okay, jadi 0.41 0.041 ke? 0.041. 0.041. Okey, jadi 0.041 tu dekat sini, dia letak dekat sini dan arah dia dapat positif ke negatif? Positif. Positif okey. Jadi kalau dia bila you kira yang ni dapat positif, maksudnya untuk MRRX ni dia arah ke kanan. Okey, dia arah ke kanan. Okey. Jadi selesai MRRX, cari pula MRRY. Okey. Jadi untuk arah Y, masih kena rujuk pada kolom MRD. Okey, dekat sini kolom MRD, tapi semua yang berada pada arah Y saja. Okey, dalam kes ni you hanya perlu ambil nilai untuk C. Okey. Untuk C ni nilai dia negatif tapi yang ni direction dia negatif. Jadi kena apply 2 kali negatif. Okay, negatif. Nilai ni. Untuk E, okay. E ni nilai dia negatif tapi arah dia positif. Okay, jadi yang ni tambah negatif 0.09. Okay, kemudian untuk R ni kita assume dia pada kuadran pertama. Okay, jadi yang ni hanya anggap 0.5 MRRY. Okay, jadi sebab tu dalam equation ni dia akan jadi macam ni. Okay, negatif dekat sini. Okay, yang ni sebab nilai dia tadi negatif. Okay, yang ni sebab kita anggap dia pada kuadran pertama. Okay, Y tu positif. Okay, jadi kalau selesaikan yang ni akan terdapat MRRY tu. Okay, ada siapa yang kira tak ini? Nilai dia berapa? 0.015. 0.015 Betul ke? 5, 9, 12. Betul lah. 0.015 Betul. Okey, 0.015. Katanya lah. Positif ke negatif? Positif. Positif Okay, jadi dia ke atas. Okay. Bila dia ke atas, okay, kita jadi you dah dapat MRRX dan juga MRRY. Okay, jadi daripada nilai ni, yang ni 0.041 tadi. Masukkan dalam ni. Yang ni 0.015 masukkan dalam ni. Kuasa 2 punca kuasa. Okay, you akan dapat MR untuk R. Okay, MR untuk R. Ada siapa yang kira tak ini? 4115. Okay. 041 kuasa 2 tambah 0.015. Punca kuasa 0.0436. Sama tak? 0.0436. Okay, untuk MRR. Okay, untuk MRR. Dapat? 0.0436. Boleh? Dah? Yang ni yang ni. Dalam kerja yang ni. Okay, kena cari MRR tu, dia punya resultant dia. Okay, resultant. Yang ni untuk cari resultant. Okay. Kemudian guna 0.4 berapa dia? 0.044. 0.44 0.436 saya punya. 0.0436. 0.0436. Okay. Boleh? Okay. Kemudian cari theta R. Okay, theta R guna formula ni. Okay. MRY per MRX. Okay. Theta R yang ni positif ya. Positif dan positif maksudnya dia berada pada kuadran pertama. Okay, sebab tu dekat sini dia akan berada pada kuadran pertama. Okay, atas kanan. Okay, atas kanan. You ada MRY 0.1 0.015 bagi 0.041 0.015 bahagi 0.041.
20.1 ke? 20.1 dapat. Yang ni guna apa? Tangent. 20. Okay, 20.1. Okay, 20.1 darjah. Okay, pada kuadran pertama. Okay, jadilah inilah jawapan ni untuk dekat kolom ni. Okay, tengok dekat sini. Okay, theta R. Okay, yang ni theta R. Dan yang ni MRR. Okay, yang ni MRR. Kalau perhatikan dalam table ni, okay, hanya ada 4 unknown saja. Okay, ada 4 unknown. Theta R, theta L, MRL, MRR. Okay, ada 4 unknown, maksudnya you perlukan 4 equation. Okay, sebab tu you perlukan okay, you perlukan 4 equation. Okay, equation ni satu, equation kedua, equation ketiga, equation keempat. Okay, untuk cari semua 4 unknown tu. Okay, 4 unknown. Okay, boleh? Okay, jadi daripada nilai ni, okay, sekarang MRDX, MRDY dah. Okay, seterusnya kita nak cari MRL pula. Okay, kita kena cari MRL. Okay, jadi cara untuk cari MRL, kita guna kolom yang MR. Okay, kat sini. Okay, guna kolom MR. Okay, dan kena guna yang ni kita dah ada tadi. Okay, MR ni dah ada. Kena guna nilai ni. Okay, semua nilai ni untuk cari MRL pula. Okay, jadi untuk equation pada arah X, kita hanya perlu consider yang A. Okay, A ni satu, lepas tu D. Okay, kemudian yang ni yang kita nak cari. Okay, MR, yang ni dia akan jadi MRLX. Dan yang ni adalah MRRX. Okay, MRRX. Okay, jadi dalam equation MRX tu, okay, you ada yang ni untuk A, yang ni untuk D, yang ni untuk MRRX, yang ni adalah untuk MRLX. Okay, jadi MRRX ni adalah nilai ni 0.0041 kat sini. Positif, okay, jadi masukkan dekat sini positif. Okay, jadi dalam equation ni you hanya ada satu unknown iaitu MRLX. Okay, boleh siapa bagi tahu saya nilai MRLX? Mama, ni rambut Okay, 0.046. Negatif. Negatif okay. Okay, 0.046. Ya. Ni dapat ingat warna rambut nenek. Putih. Putih. Kenapa putih? Bagus. Kalau muda, Warna coklat. kalau adik rasa kalau muda warna hitam. Ya, kena tahu. Dia adik tengok ni warna macam warna hitam. Okay. Dah lah, yang kacau mama boleh? Kita lagi kita main Main apa? Main ke dapur. Okay, dah dapat tak? Betul 0.046 Negatif tu. Negatif, Sepatutnya nilai dia negatif. Okay, you ada 0.045 okay, betul lah. Dia pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 0.046. Okay, negatif jadi arah dia ke kiri. Okay, arah dia ke kiri. MRLX dia sama dengan 0.046. Okay, 0.046. Okay, jadi next kita cari MRLY. Okay, MRLY. Untuk arah Y kita ada nilai yang kita consider adalah yang ni. Yang plane C ni. Okay, yang ni satu. E, okay. Yang ni negatif, jadi yang ni dua kali negatif. Okay. Satu sebab nilai dia memang negatif, satu lagi sebab yang direction dia ke bawah. Okay, negatif. Okay, yang ni dua kali negatif. Yang ni arah dia ke atas, tapi nilai dia negatif. Okay, jadi tambah negatif 0.03.
Kemudian you ada yang ni kita assume dia pada arah positif Y, okay, positif Y, MRLY. Okay. Dan untuk MRRY ni you ambil daripada equation sebelum ni. Okay. Nilai dia positif. MRRY ni you dapat tadi 0.015. Okay, jadi yang ni you masukkan dalam ni. Okay, nilai dia masukkan dalam ni. You akan dapat selesaikan equation ni akan dapat MRLY. Okay, MRLY. Boleh bagi nilai dia? Negatif 0.08. Negatif 0.08. Negatif Betul lah kot. Okay. Jadi kalau dia negatif, jadi arah dia adalah ke bawah. Okay, arah dia adalah ke bawah. Jadi yang ni tadi apa? 0.046. Negatif 0.046. Yang ni negatif 0.08. Betul 0.08. Jadi daripada tu kita cari dia punya resultant. Okay, resultant dia kuasa 2, punca kuasa. Okay, you akan dapat resultant untuk MRL tu. Jadi yang tu lah you punya jawapan, okay, untuk MRL. Tadi berapa? 0.03, 0.035, lepas tu 0.045. 0.09. Betul ke tadi 0.08 tadi? Untuk ni? 0.02 tu. 0.02. Okey. Saya kira pun 0.02. Okey, jadi untuk MRLY ni nilai dia adalah 0.02 negatif Okey, jadi masukkan dalam nilai ni, okay, dalam equation ni kuasa 2 tambah 0.046 kuasa 2. Punca kuasa yang akan dapat 0.05. Betul Sama tak? MRL 0.05. Okey, 0.05. Okay, jadi untuk theta L ni guna equation ni, okay, MRLY per MRLX, okay, you akan dapat theta L tu. Okay, you akan dapat theta L. Ya? 10. Dia akan jadi 10 darjah. 10.7. 10 darjah. 10.7. Okey. Jadi dia adalah pada kuadran ketiga sebab dia negatif dan negatif. Okey, kuadran yang ketiga. Okay, sebab tu dia arah dia macam tu. Okey, ke bawah sana. 0.02. Nanti 0.04. Saya dapat 23.5 darjah. 23.5 darjah. Boleh pastikan jawapan tadi? You ada yang ni nilai dia 0.02. Yang ni nilai dia 0.046. 0.046. Okay, jadi theta L tu sepatutnya 23.5 darjah. Dan ianya pada kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga kena tambah 180. 180. Jadi sebab tu jawapan akhir dia theta L tu adalah pada 203.5 darjah. Okay, kena tambah 180 Kita akan dapat 235 darjah. Okay, theta L. Okay, jadi yang tu lah dia punya arah dia. Okay, arah untuk ini soalan dia apa tadi? Soalan dia tadi determine the dynamic force acting on bearings L and R. Okay, jadi untuk dynamic force, okay, kena guna equation centrifugal force tu. F sama dengan okay, F sama dengan MR omega kuasa 2. Okay, jadi omega tadi diberi omega 1000 RPM. Okay, jadi dalam equation tu, okay, you akan dapat
1000 RPM akan dapat 100 pi. Okay, dia sama dengan 100 pi per 3. Okay, jadi omega tu jangan lupa letak kuasa 2. MRR ni apa yang didapat daripada sini. Okay, yang ni adalah nilai MRR dan MRL ni adalah yang ni. Okay, yang ni tadi berapa nilai dia? 0.043. 436. Itulah okay, MRR. Untuk MRL dia 0. Berapa tadi? 0. Berapa tadi? 0.05. 0.05 Okay, jadi masukkan dalam equation 0.05. Okay, darab dengan omega kuasa 2, you akan dapat FL. Yang ni you akan dapat FR. Okay, force on bearing. Okay, force on bearing. Okay. Okay, boleh ikut? Yang ni dah salin yang ni? Dah. Pastikan you ada jawapan dia. Okay, jawapan dia. Okay, jadi untuk cari force on bearing, kita guna formula ni. Masukkan nilai omega, masukkan nilai MR. Okay, you akan dapat force on bearing R dan FR dan juga FL. Okay, FR dan juga FL. Okay, boleh siapa bagi saya nilai FR dan FL? Omega 100 nak ke? Omega tadi 1000 RPM. 1000 RPM. Jadi tukar kepada radian dia 100 pi per 3. Oh, tukar ada radian. Pada radian per second. Boleh? Ada siapa tak yang dapat FR? FR dia tu 478 ada. 478 478 Newton. FL? FL? 548. 548. Okey. Jadi yang besar lagi adalah FL. FL lagi besar sebab dia MR dia tadi 0.05. MR untuk R 0.0443. Betul lah kot. Okay, jadi FL tu lebih besar daripada FR tu. Okay, lebih besar daripada FR. Okay. Boleh? Okay, boleh buat? Senang kan guna resolution method. Okay, you ada first kena build dia punya kena build yang ni. Okay, kena buat dia punya table. Okay, letakkan semua nilai dia. Lepas tu kemudian kalau guna resolution method, you kena ada 4 equation. Okay, 4 equation MR dx, MR dy, MR x, MR y. Okay, MR y. Kemudian cari dia punya resultant dan theta dia. Okay, resultant dan theta. Sekejap saya ada. Yang ni adalah force on bearing. Okay, sepatutnya dia terus guna kan. Betul, MRL berapa tu? Yang mana? MRL. MRL tadi 0.05. 0.05, okey. 0.05. Okay, MRL. Okay, dah lengkapkan jawapan ni. Saya nak tunjuk you jika guna poligon. Okay, guna poligon MRD dan MR. Dah? Dah. Okay. Jadi untuk poligon, jika you guna poligon MRD dan MR, okay. Jadi untuk poligon ni dia ada dua je. Okay. Satu yang ni semua nilai MRD tu, okay, you letak dalam ni, okay, you lukis dalam ni, sketch dia. Kemudian yang menutup, okay, arrow terakhir tu, okay, nilai yang terakhir tu adalah
yang sambungkan hujung ni ke hujung dia start tu. Okay, yang ni dia start daripada sini, okay, dia tambah. Okay, yang ni adalah, yang ni A, saya rasa yang ni A, B, C, D. Betul? Okay, you rujuk pada kolom MRD, okay, MRD, okay, bukan, mana yang paling panjang nanti, paling panjang, arah 0.09, okay, 0.09 arah Y, dan yang ni negatif 0.0525 ni arah Y, yang ni adalah arah X, yang ni arah X. Okay. Jadi cara dia sebenarnya you sediakan yang ni arrow ni, okay, yang ni walaupun arah dia positif, okay, tapi dia punya nilai adalah negatif. Okay. Jadi dalam arrow untuk A tu saya rasa dia adalah yang ni. Okay. Yang ni adalah untuk A. Okay. Saya patutnya letak tu label dia ke sini. Yang ni A ni. Okay. Yang ni adalah A. Okay. Nilai dia negatif. Okay. Arrow dia positif kan. Okay. Arrow positif tapi nilai dia negatif. Okay. Jadi sebab tu dia punya arrow dia ni negatif. Okay. Yang ni. Kemudian untuk C dia nilai dia negatif dan juga dia arah ke bawah. Jadi yang ni dia adalah naik ke atas. Okay. Arrow untuk C ni dia naik ke atas dengan nilai 5. Okay, 5. Okay, kalau you buat skala, okay, yang ni sebenarnya saya buat dalam skala skala berapa saya guna. Kalau letak dekat sini, sekejap, yang tu. Okay, yang ni kalau saya tengok dekat sini 1.13 saya guna berapa? Nilai dia berapa tadi? 1.13. Okay, 0.0025 500. Satu saya darab 5. Okay, 2.25 darab 5. 0.5. 500. 1.125. Okay, skala saya adalah 500. Okay. Jadi skala 500. Okay, jadi yang ni dia akan jadi panjang dia. Okay. 1.125. Okay, dekat sini. Kemudian untuk yang ni darabkan nilai ni saya darab dengan 500. Okay. Dia akan dapat panjang arrow ni 2.625 ni. Okay, 2.625 cm. Okay, yang ni. Okay, untuk nilai yang ni, okay, untuk D ni dia arah ke kiri. Okay, arah ke kiri 0.08 darab 0.008 darab ke 500. 4. Okay, jadi dia sepatutnya 4 cm. Okay, yang ni 4 cm. Okay, tengok dekat sini dia 4 cm. Dan yang ni dia, yang ni arah ke arah kiri, yang ni dia 45 cm. Okay, yang ni dia akan jadi 45 cm dan arah dia ke bawah. Okay, arah dia ke bawah. Tengok dekat sini, yang ni walaupun nilai dia negatif tapi dia arrow ke atas. Okay. Okay, jadi dia punya arah ni dia ke bawah. Okay, dia bukan opposite direction. Dia akan jadi opposite direction dekat sini. Okay, jadi bila you dah buat skala untuk setiap arrow tu, okay, susun. Okay, susun yang ni adalah yang ni E tadi. Okay, yang ni E, yang ni D. Okay, yang ni C. Okay, yang ni adalah A. Okay, jadi bila susun macam tu, yang ni katalah yang ni adalah start you tadi. Okay, dia ikut arrow tu. Lepas tu yang ni adalah N. Jadi jawapan yang you nak, okay, untuk balancekan MRD tu, okay, adalah arrow ni. Okay, arrow ni. Jadi you ambil, tarik dari sini, okay, daripada hujung ni ke sini. Okay. Kemudian ukur, okay, yang ni kita dapat
dia sama dengan 5.45 cm. Jadi kita bahagi 5.45 bahagi skala kita tadi 500. Okay. Jadi 0.0109. Betul ke? Okay. 0.0109. Lepas tu yang ni adalah nilai untuk 0.25 MRR. Okay. Dalam kolom ni. Okay. Dia nilai yang dapat tu dia adalah untuk 0.25 MRR. Okay, jadi bahagi sekali lagi dengan 0.25. Okay, you akan dapat dia sama dengan 0.0436. Okay, yang ni. Okay, 0.0436 kg meter square. Okay, jawapan dia. Yang ni lah jawapan you. Okay, dan untuk theta R, you ukur daripada sini ke, daripada horizontal ke arrow warna merah tu. Okay, you akan dapat dia sama dengan 20 darjah. Okay, yang ni dia 20 darjah. Darjah. 20 darjah. Okay, 20 darjah. Dia 20 darjah ke atas. Kalau you ukur dengan protector pun dia 20 darjah ke atas. Okay. Jadi ni caranya bila you nak cari guna polygon MRD. Dia nampak simple tapi dia belakang tu dia ada banyak jalan kerja dia. Okay, you kena darabkan dengan dia punya skala. Lepas tu kena lukis satu-satu. Okay, yang ni lepas tu susun lah. Okay, susun sehinggalah you boleh tutup polygon tu. Okay, you mesti tutup polygon tu. Okay, untuk cari nilai ni yang warna merah ni. Okay. Lepas tu kena ukur semula. Okay, kena kira pula semula. Okay. Dan jawapan akhir dia mesti sama. Okay, jawapan akhir yang ni, okay, sama ada guna polygon ke ataupun guna resolution method, you akan dapat jawapan akhir dia sama. Okay? Boleh? Doktor, yang itu omega kuasa 2, macam mana kita dapatkan 100 pi per 3? 100 pi per 3, 2 pi n per 60. 2 pi n. N dia adalah 1000. Okay. Faham. Okay, thank you. You akan dapat 100 pi per 3 je. Okay? Okay, next adalah polygon MR. Okay, jadi untuk polygon MR ni kena rujuk kolom MR. Okay, kena rujuk kolom MR yang ni. Kucing, kalau kucing sakit, kucing kena makan sup sayur. Tapi kalau kucing nak terpaksa kucing terus makan. Okay, jadi untuk polygon MR kena rujuk pada nilai ni. Okay, untuk buat arrow. Okay, jadi you ada 0.045 arah dia positif. Okay, yang ni negatif 0.035 arah dia ke bawah. Jadi yang ni arrow dia akan jadi ke atas. Okay, yang ni arrow dia ke kiri. Yang ni arrow dia ke bawah. Sebab dia negatif 0.03 tapi dia arah atas. Okay, jadi yang ni arrow dia akan ke bawah. MRR tadi, okay, yang ni kena ambil nilai daripada sini. Okay, yang ni 0.0436. Okay, 0.0436. Kemudian daripada lebihan tu baru you akan dapat MRL tu. Okay, jadi bila you construct you punya polygon tu, yang ni apa? Nilai apa yang ada? Kita ada 0.045, 0.035, 0.04, 0.03. Okay, yang ni mana A? A 0.045 ke kanan. Okay, jadi yang ni A. Okay. Yang ni E ada. D. Okay. A, D. Okay, yang ni A, yang ni D, yang ni C, yang ni E. Okay, yang ni E. Yang ni adalah, yang merah tu adalah yang ni. Okay, yang merah tu adalah MRR. Okay, jadi untuk tutup polygon daripada hujung yang merah tu, kena temukan dia dengan start dia balik. Okay, jadi yang tu lah you punya
jawapan untuk MRL. Okay, jawapan untuk MRL kira you tengok dia punya dia punya panjang tu, panjang dia 5, yang ni skala 100 Skala dia 100 5 cm 5 bagi 100. Okay, jadi 0.05. Okay, you akan dapat MRL tu sama dengan 0.05. Yang ni skala 100 Okay. Kemudian untuk cari theta L tu, okay, ukur daripada 0 darjah sana. Okay, yang ni dia theta dia berapa? 23 darjah. Yang ni 20 darjah, yang ni 23 darjah. Okay, sebab tu theta L tu akan dapat sama dengan 203.5 darjah. Okay, dekat sini 203.5 darjah daripada titik kosong. Okay, 0 darjah dia akan pergi. Okay, jadi itulah cara dia kalau nak guna poligon MRD dan poligon MR. Okay, selalunya ramai yang suka guna yang ni. Okay, sebab you lebih suka kira, okay, you boleh kira. Kalau you ada protektor dan jangka sudut, you boleh guna yang poligon MRT dan poligon MR. Dia kalau you tengok, okay, kalau you bandingkan jalan kerja dia, yang ni lebih mudah. Okay, yang poligon-poligon ni lebih mudah. Tapi sebenarnya dia dekat belakang tu dia ada banyak kerja yang you kena buat dahulu. Okay, you kena buat dahulu dan dengan skala dia, okay, dengan apa lagi kesesuaian poligon tu, okay, you nak letak mana dulu, okay, dengan arah dia semua kan. Okay. Jadi walaupun yang ni dia nampak mudah, tapi dia dekat belakang tu dia ada banyak kerja yang kena buat. Kalau untuk resolution ni you hanya letak tu nilai dia, okay, you ada 4 equation ni, letak nilai dia, selesaikan, you akan dapat nilai dia terus. Okay, kemudian buat resultant, cari theta. Okay, buat resultant, cari theta. Okay, jadi sehingga sini, okay, jawapan akhir dia you akan dapat sepatutnya sama. MRR adalah 0.0436, MRL adalah 0.05. Okay, yang ni dia akan sama dengan jawapan dekat sini. Dekat sini. Okay, yang ni. Okay, ada soalan? Boleh? Boleh ikut? InsyaAllah.